Okay, Assalamualaikum semua. Okay, straight to the point, aku akan tunjuk cara macam mana aku dapat connect, enable internet dalam VM, and then dapat buat kita punya host, which is kita punya PC ataupun laptop, boleh communicate dengan VM. Okay, yang ni untuk VM especially yang kita copy daripada lab ADE last time. Okay, okay, sementara aku demo, ini je lah information yang kita perlukan. Okay, so yang kita perlukan ialah kita punya default IP dalam VM tu, yang mana rasanya May ada tunjukkan macam kita nak tengok IP kita. So yang 104 ni aku punya default. So up to you guys. You guys mungkin 105 or 106 or 102, depends. And then kita nak kena tahu kita punya gateway. So yang ni basically default gateway untuk VM tu. Tak apa, nanti kita akan do step by step lah macam mana nak detect kita punya own gateway and IP ni. Okay, so yang ni aku punya information. Okay, tak apa, just ignore sementara waktu ni. Nanti aku akan cerita lah apa difference between these two. And then untuk enable that connection, kita perlu edit 3 file ni. Yang ni ifconfig, saya tak ingat yang belakang. Aku tak ingat yang belakang ni apa dia. Nanti kita check. Okay, so yang second one is host, etc host, and the third one is resolve config. Okay, so kita start. Okay, so ni virtualbox. Okay, mula-mula kita klik dekat mana kita punya VM tu. Okay, kita klik, and then kita klik settings, and then klik network. Okay, untuk adapter ni kita select bridge. Okay, okay, untuk case kita tak boleh pakai net tau, sebab net ni both settings dalam VM dengan host kita kena pakai DHCP. Tapi untuk case kita, VM kita tu dah diset dengan static IP. Jadi static IP only applicable bila kita pakai bridge adapter. Okay, so kita select bridge adapter, dan yang ni lah kita punya wish card yang kita pakai kan, network card. Okay, kalau nak tahu kita punya wish one, apa yang kita kena buat, kita pergi start, kita pergi settings, dan lepas tu kita pergi network and internet, kita pergi internet. Okay, kita pergi change adapter options, kita klik. Okay, kalau kita tengok sini ada beberapa connection kat sini. Okay, kita ada dua. Yang ni Realtek PCI GBE Family Controller. Ni untuk case aku lah, aku pakai yang ni kalau untuk pakai kabel. Kalau nak pakai wifi, kita pakai yang ni lah, yang mana ada connection kan. So yang ni Intel Dual Band Wireless AC 3168. Okay, so kita back dekat settings tadi, kita select. Okay, so in future kalau korang nak pakai kabel ni, korang just change lah the correct one, PCI GBE Family Controller ni kan. Yang ni untuk kabel. So kalau nak pakai kabel, select yang ni. Kalau nak pakai wifi, carilah korang punya wifi punya wifi card ataupun adapter. So untuk this case kita select 3168. Okay, dan lepas tu yang lain ni tak perlu.
tak berfikir sangat. Yang ni penting kena allows VM. Okey. Bila dah siap, tekan OK. Okey. Untuk aku punya case ni aku tak tekan OK sebab VM running kan. Aku tak nak change anything lah. Tapi untuk korang tekanlah OK. Okey. Once dah OK. Okey. Kita run VM. So, tutup ini. Tutup ini. Okay, so ini VM aku yang dah run. Okay. Login as root. Dan make sure dekat bawah ni, network ni, dia akan on. Okay, kalau tengok status kat sini yang aku punya ni, dia jadi green tau. Untuk korang yang tak set lagi, dia akan jadi merah. Tapi at least dia blinking. So, uh, bila blinking tu is a good thing lah. Okay. Bila blinking is a good thing. Dia akan blinking merah lah. Macam aku ni hijau. Sebab connection dah okay. Okay. So, dekat sini aku nak demo. Cara untuk change the file tu. Okay. Kita pergi terminal. Okay, ni terminal ni. Okay. So, make sure lah root crawler run macam biasa. Okay. So, kita check lah. Macam nak check gateway. Okay, aku ajar cara nak check gateway. If config. Okay. Enter. Okay, ada list kan. List of network. And then, macam biasa, kita tahu. Okay, ini dia ada ENP0S3 ni. Jadi, okay. ENP0S3. Okay, kalau tengok kat sini. Ini IP yang aku dah change. Asalnya dekat sini 1 tau. Okay. Asalnya 1. Jadi aku dah change ke 0. So aku change ke 0 ni actually based on aku punya gateway tau. So nak check gateway. Basically lah nak check gateway. Kita sekejap lah. Nak gateway. Alamak. Macam mana lupa. Okay, tak apa. Aku tunjuk yang Windows dulu lah. Okay. So, untuk check gateway Windows ni, tekan search bawah tu. So, cmd. Okay. So, ini untuk host kita punya Windows lah. So, ipconfig. Okay. Enter. Lepas kita enter tu, kita nampak default gateway. 192.168.0.1. Ni up to you guys lah. Gateway macam mana. Ada yang mungkin lab ni dipakai satu-satu sini. Tu sebabnya dekat dalam VM ni. Default dia akan jadi macam ni lah. Should be satu lah. 198.1.104. So ni lah aku punya default asal ni. 104. So kalau tengok dekat dalam VM ni aku dah change ke 0104. Okay. Nampak ni. Kosong. So VM dengan Windows dia kena sama. Okay, macam mana nak change ke kosong? Nak change ke kosong, kita kena pakai yang ni. So etc sysconfig network scripts if config ni apa? Star file kan? Okay. So star file ni basically this one lah. enp0s3. Okay, aku type lah.
enp0s3. Okay, this one. Okay, so back to the VM. Sama-sama kita pergi ke situ. Okay, so cd etc sys config network scripts. Okay. Oh, okay, tak apa, network scripts lah kot, silap. So enter. Okay, so this nampak ni. Okay, so ni silap ni. Okay. So, okay. Bila kita pergi kat sini, kita just list lah. List, kita nampak ni file ni kan. Okay, file ni korang boleh guna untuk view, korang type cat. So, if config enp tab. Kalau tab dia akan auto terus lah fill. Okay. So, bila cat kita enter, kita akan nampak content dia. So, content dia nampak sini. So, yang penting, this one, IP address dengan gateway. Nampak ni gateway. Okay, aku nak compare. Nampak gateway ni. Default gateway. Jadi, dua-dua ni kena sama tau, gateway ni. Kena sama. So, asal dia yang aku punya ni satu tau. So, aku dah tukarkan jadi 01. Okay, jadi IP address pun kena follow lah. Kena follow. Jadi 0. Asalnya aku punya ni, okay, ni IP aku lah. Asalnya, jadi aku tukar kepada 0. So, gateway aku asal 11 ni, aku tukar ni 0. Jadi, file ni tukar 0 Jadi, boleh pakai dua jenis editor lah. This one. Copy. Paste. Okay. Enter. Okay. Yang ni agak tricky lah, kena belajar command dia. So, sini. Okay, guna cursor tau. Guna cursor. Pergi kat sini. Tekan R. Change. 1. Lepas tu tekan escape. Okay. Tu cursor bawah lagi. Tekan huruf R. 1. Okay, ni asal dia lah. Ni aku punya asal IP. So, tekan escape jap. So, okay. So, blinking. Cursor ni blinking, maksud dia ni dalam bukan edit mode. So, button R tadi sebenarnya replace tau. Dia shortcut untuk replace. So, jadi dia tekan balik R . So, aku dah changekan dia. R. 0. Escape. So, R. 0. Okay, so bila dah siap ni, escape. Escape tu tekan banyak kali pun tak apa. Escape. Colon. W. Q. Lepas tu enter. Okay. WQ enter. Okay, so nak check balik. Changes dah buat ke tak? Okay, macam ni. So, bila kita cat kan. Kita cat balik. Nampak dia akan bertukar. So, korang boleh pakai nano juga. Tentulah. Ni kalau pakai nano. So, nano. Enter. So, kalau nano ni, korang nampak lah macam mana nak exit zip file. Sampai aku tak berapa biasa lah. Tapi yang penting korang kena tukar ni lah. So, korang kena tukar based on gateway. Gateway kata 01. Korang punya IP tukarlah 0. Korang punya 106 ke berapa kan. Okay, ni file yang first Escape macam nak keluar. Ctrl X okay, Ctrl X. Okay. Okay, itu satu file. Itu file nombor 2. etc host etc host.
cd / etc. Okay, list. Okay, kau nampak banyak ni kan? Cari host. Host h a j host. Okay, ni host kan. So, ni ada host. Okay. Korang pakai editor lah. Macam aku pakai v space hosts. Okay, nampak ni. So, yang atas ni jangan kacau lah. Biar default. Yang bawah ni, make sure ikut gateway tadi. This one. Kosong. Asalnya aku punya 1. Aku tukar jadi kosong. Okay. Cara nak tukar macam biasa dah. Tekan R. Okay. Tekan R. Okay. Pilih 1 lah korang. Kalau korang boleh default 1 lah. Kalau kosong lah. So macam aku tukar kosong lah. Bila kosong. Escape. Colon. Save. W is save. Q is quit. So colon sama dengan actually command. Save. Quit. Lepas tu tekan enter. Okay. So selesai. File nombor 2. Okay. Tekan cat. View balik tengok betul ke tak. Okay. Kalau dah betul kita pergi file nombor 3. Which is resolve config. Okay, untuk resolve config ni. Kita okay, aku punya shortcut terus lah. Sebab aku dah tahu resolve config tu dalam folder etc. Jadi aku terus pergi v lah. V etc / resolve config resolve. Okay. So korang boleh type terus macam ni. Ataupun kalau korang nak shortcut, korang type lah et. Korang tekan tab. Dia akan terus fill up kan. Okay. Resolve. Korang tekan tab. Okay. Kalau tab tak boleh, double kali tab, dia akan list out apa benda yang ada dekat dalam etc tu. Resolve ke apa. Okay. Aku tak okay. Tab. Dia akan autofill. Okay. Bila dah macam ni, korang tekan je enter. Faham? Nampak ni? Nampak name server ni? So name server ni pun sama juga. Kalau korang punya 1, okay, korang change balik jadi kosong. Itulah kalau korang punya kosong, change balik 1. Ataupun tak sure lah kalau korang ada number lain ke 2, 3 ke berapa kan. Korang just follow. First 3, First 3 ni kan, 3 number ni, 1, 2, 3 kena sama. That one is kena based on gateway lah. Macam mana gateway tu define. Okay. Dia dah siap ni tukar. Korang escape. Colon. Save. Which is W. Q. So okay. Dari sekali aku demo lah. Escape banyak kali. 1, 2, 3, 4, 5. Tak kira berapa kali. Colon. Okay. W. Q. Okay. So enter. So basically dah siap. Kita dah config 3 file tu. Okay. Bila dah siap tu, apa yang korang kena buat ialah basically kena restart network card tau. Untuk restart network card, sekejap so untuk restart network card, korang kena pergi dekat sini tau. cd / etc init d. Okay. Korang list. Okay, kau nampak ni kan? Ada a few kan? Okay. Kalau korang nak run restart, korang nampak ni network. Okay. So korang akan letak ./net
Work. Network. Okay. Restart. Okay. Korang boleh buat macam ni juga. Korang letak dot slash network restart. Tapi korang kena make sure korang punya directory is dalam etc lah. So maksud dia kalau korang buat, okay, korang tekan pwd. Pwd ni nak tunjuk korang dekat directory mana. Okay, korang enter. So korang dekat etc initd kan, betul. Okay, so korang list balik. Korang tengok apa benda file dalam ni. Kita nak network kan. Okay, nak run ni dot slash network. Okay, restart. Bila korang enter ni, dia akan restart balik lah network ni. So lepas restart tu korang akan nampak yang korang punya status ni blinking red jadi blinking green. Tapi ni satu cara lah. Cara macam mana korang nak enable balik korang punya network. Tapi untuk cara selamat, korang tutup je ni. Dia tutup semua ni. Korang ni. Korang tekan power button. Korang restart. This is the safe one lah. Dia restart, dia akan restart terus semua servis-servis yang apa yang mungkin kita tak nampak kat sini kan. Mungkin ada lagi servis yang kita kena restart, kita tak tahu. So korang restart je lah VM ni. That's a better way lah. Okay. So korang tunggu restart. Lepas tu korang login macam biasa. Okay. Korang login macam biasa. Okay. Lepas tu korang pergi terminal balik. Korang ping. First ping ni dulu. google.com. Jadi korang tekan enter. Okay. Dia akan ping balik. Okay. So korang nak cancel balik. Control C. Cancel. Okay. Okay. Bila dah ada ni, maksudnya internet dah ada lah. Bila internet dah ada, korang boleh test lah. Masuk dekat Firefox. Sekejap. Okay. www.google.com. Okay, internet akan ada. Okay. So, bila dah ada ni, korang ingatkan IP korang kan? So, 192.168. Okay. Ni dia autofill aku punya IP lama. Jadi aku kena pakai IP baru kosong. Okay, kita akan ke ni tau. Ke 7180. Cloud Area Manager. Sekejap. Okay. 7180. Okay. Aku tak balik lah. 192.168. Ni IP baru aku. 0104 colon 7092. Betul lah. Try. Bukan. Silap. 7180. Silap. 7180. Sorry, correction. 7180. Cloudera Manager. Okay. Bila korang dah dapat ni, korang masuk lah. Admin. Username admin. Password admin. Login. Okay. So, okay. So, korang tengok kat sini. Biasanya, bila kita tukar IP, dia akan ada satu kat sini warna biru tau. Tak ingat lah apa dia. Apa tak nama dia. Tapi tak kisahlah. Tapi yang pentingnya, apa yang korang kena buat kan. Korang test masuk dulu. Masuk, apa tu? Alamak, apa notebook? 192.168.8888. Apa dia? 8888. Ni U ni. So, 8890. 8. Try again. Oh, yes. Aku lupa nak on something. Okay. Silap. Okay, tak apa. So, Cloudera Manager dulu. Cloudera Manager. Yang korang kena buat, Spark ni, korang pergi tekan restart tau.
create restart. Okay, bila restart, dia akan adalah status dia kan, dia akan turn off, dia tu turn on kan. Itu korang tunggulah, dia agak lama lah kadang. Tapi jangan tutup. Macam Madam cakap last time, jangan tutup sebab nanti akan corrupted. So, korang tunggulah sampai benda tu service restart kan. Bila dia dah restart, korang dapat back dekat sini lah. So, maksud dia dah okay. So, bila Spark dah okay, korang pergi kat terminal balik. Macam biasa, korang test ya. Test connection Pi Spark. So, korang enter. Okay, kita tunggu. Zoom out. Okay. Okay, nampak dia tengah starting. Okay. Okay, good. So, bila dah start tu, korang boleh try balik lah. Lepas korang restart Spark ni, korang pergi dekat terminal, korang on Pi Spark. So, maksud dia kita dah boleh pakai Pi Spark lah. So, masuk ke dalam 192.168.0104 yang ni new IP. Okay, so 8890, enter. Yay! So, korang dah boleh masuk Jupiter. Yes, that's the word, Jupiter. So, bila korang masuk Jupiter ni, korang boleh test lah. Sama ada korang pakai yang new ke, atau mau create baru. Macam aku create baru dah, aku tekan new. Aku create pattern default kan. Tu dah keluar untitled ni. So, dekat dalam untitled ni, korang klik. Okay. So, korang boleh test ni. Korang type SC something. So, shift enter. So, shift enter, tunggu sekejap. Kalau dia pass satu string yang panjang tu, maksud dia Pi Spark tu dah ready dah. Okay. Macam looks good. Okay, nampak ni, Pi Spark contacts. So, maksudnya korang dah berjaya lah. So, Spark dah boleh pakai dah. Okay. So, itu je lah apa yang aku nak share. Okay. So, first step, korang kena make sure okay, kita recap balik lah. Okay, recap lah. Untuk set connection dalam VM ni, korang kena make sure first, dekat network ni, korang pilih lah the correct adapter. Okay. So, untuk case ni kita pakai wireless. So, kena sama nama. Yang lain tak ada apa. Okay. Kita select. And second one, pergi dekat sini, korang type cmd. Okay. Lepas tu, if config. ipconfig. Okay. Dekat mana lah. Ni kira wireless LAN kan. Wireless LAN gateway. Korang pastikan gateway korang ni. Okay. Kalau korang pakai Ethernet, kalau macam ada wired kan, macam Ethernet ni, akan keluar gateway sini lah. So, up to you guys nak pilih yang mana. So, this one punya gateway kena set dekat dalam VM dekat 3 file ni. And then, new IP kena set dekat dalam ni. So, this new IP kan. New IP ni kena set dekat dalam ni. So, maksudnya dalam file first ni, IP and gateway kena set. Host kena set masuk gateway tadi kan. Host dah sekali. Okay, cancel. Yes. So host etc host. So host korang kena set ni. Cloudera sama macam gateway tadi. Okay. So resolve config ni. Resolve config ni. Resolve config ni korang kena set juga sama macam gateway. Okay.
So basically yang IP tu korang kena change kat satu file je lah. Okay, so host dengan resolve ni dia punya IP address is actually gateway. Okay, so itu je lah. So kalau korang ada question apa, korang just WhatsApp lah. Nanti kita try tengok lah apa masalah dia. Okay, so okay, thank you guys.